Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi pembelajaran Pendidikan Islam tahun 2 dalam bidang sirah. Baik, hari ini kita akan belajar bidang sirah dalam unit 2 yang bertajuk Nabi Muhammad Al-Amin. Okey, mari kita mula. Okey, apa itu Al-Amin? Al-Amin ialah amanah. Maksud Al-Amin ni adalah amanah. Apa pula maksud amanah? Okey, dengar Ustazah baca dalam kotak yang warna kelabu. Bermaksud boleh dipercayai atau menunaikan janji. Orang yang amanah akan menjalankan sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepadanya dalam urusan harta, kehormatan dan kerahsiaan. Amanah berkait rapat dengan sifat jujur. Okey, berdasarkan maksud ni kita dapat simpulkan bahawa Al-Amin adalah bermaksud amanah, dan amanah ni pula bermaksud boleh dipercayai, jujur. Jadinya Al-Amin ni menunjukkan Rasulullah seorang yang boleh dipercayai, seorang yang sangat jujur. Okey, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, La imana liman la amanata lahu. Maksudnya, tidak sempurna iman sesiapa yang tidak beramanah. Okay, daripada hadis ni kita dapat faham Rasulullah berkata, siapa-siapa yang tidak amanah, siapa-siapa yang suka menipu, siapa-siapa yang tidak jujur, maksudnya belum sempurna lagi imannya, baru ada secebis lagi. Okay, jadinya siapa-siapa yang amanah ni betul-betul dah sempurna iman. Jadinya awak tanya diri awak, awak beramanah ataupun tidak? Okay, kita teruskan. Okay, sekarang ni Ustazah akan menceritakan satu kisah tentang Nabi Muhammad Al-Amin. Okay, semua boleh tengok buku teks muka surat 105 sambil dengar Ustazah bercerita. Okay, Nabi Muhammad ialah seorang yang sangat amanah. Sayyidatina Khadijah telah mengamanahkan Nabi Muhammad untuk menguruskan perniagaannya di Syam. Sifat amanah Nabi Muhammad itu mendorong kejayaan baginda dalam perniagaan. Bahkan, baginda mendapat keuntungan yang besar. Sayyidatina Khadijah tertarik dengan sifat amanah baginda sehingga memilih untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suaminya. Keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad itu mendorong masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin. Al-Amin bermaksud sangat dipercayai. Okay, tengok tulisan merah tu, Al-Amin bermaksud sangat dipercayai. Siapa yang bagi gelaran tu? Masyarakat Arab sendiri yang memberi gelaran. Okay, seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad ni pernah berniaga, dia pernah berdagang apa semua. Okay, jadinya tengok, Sayyidatina Khadijah ni adalah sebagai majikan dia lah, percaya dekat Nabi Muhammad, bagi Nabi Muhammad bawa semua harta dagangan, barang dagangan tu pergi ke Syam. Sebab apa? Nabi Muhammad adalah seorang pekerja yang sangat jujur. Jadinya Sayyidatina Khadijah sangat percaya, dan disebabkan sifat amanah tu jugalah yang membawa kepada perkahwinan Nabi Muhammad dan juga Siti Khadijah. Okey, seterusnya. Okey, Ustazah nak ajak awak berfikir sekejap. Okey, mari berfikir sejenak. Okey, apa yang kita nak fikir sekarang? Okey, apa yang saya dapat simpulkan daripada kisah Nabi Muhammad Al-Amin? Okey, daripada kisah yang Ustazah dah ceritakan tadi, apa yang awak dapat? Cuba fikir. Okey, kita tengok apa yang kita dapat daripada kisah tadi. Analisis daripada kisah sifat amanah Nabi Muhammad. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 105. Okay, kita tengok ada 3 gambar yang Ustazah tunjukkan kat sini. Ada gambar hati, ada gambar masyarakat Arab dan juga gambar duit. Okey, kita tengok analisis yang pertama. Apa yang ada dalam kisah tadi tu? Okey, sifat amanah ni dapat menambat hati Sayyidatina Khadijah, seorang wanita bangsawan dan hartawan Arab. Okey, seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad ni bukanlah orang yang berharta, bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang yang berada, tetapi disebabkan sifatnya yang terpuji iaitu sifat amanah, Sayyidatina Khadijah ni tertarik dengan Nabi Muhammad dan memilihnya sebagai suami. Sedangkan Sayyidatina Khadijah ni adalah seorang bangsawan, hartawan, dan boleh dapat lelaki yang lebih kaya daripada Nabi Muhammad. Tapi bukan sebab kekayaan.
Sayyidatina Khadijah memilih Rasulullah sebab sifat amanah, sifat-sifat yang terpuji yang ada pada diri Rasulullah. Okey, yang kedua. Okey, dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. Okey, walaupun kita tahu orang Quraisy ni memang tak suka dengan Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad membawa ajaran Islam. Tapi mereka percaya apa sahaja yang Rasulullah katakan kerana mereka memang tahu Rasulullah ni memang seorang yang sangat dipercayai. Tak pernah menipu sepanjang hidup dia. Okey, dan yang terakhir, kita tengok kejayaan Nabi Muhammad dalam perniagaan sehingga mendapat keuntungan atas sifat amanah baginda. Disebabkan sifat amanah Rasulullah SAW ni membawa kepada kejayaan dalam perniagaan. Sebab apa? Kalau kita nak beli dengan orang yang suka menipu ke dengan orang yang jujur? Mestilah dengan orang yang jujur kan? Jadinya disebabkan itu ramai orang tertarik nak beli, berdagang dengan Rasulullah. Kesannya perniagaan akan mendapat kejayaan lah, keuntungan yang besar. Okey, seterusnya. Okey, apa yang kita belajar hari ini adalah sifat amanah. Sifat amanah ni sifat yang terpuji. Jadinya kita memang digalakkan sangat-sangat untuk meneladani sifat amanah Nabi Muhammad. Kita tengok apa sifat yang perlu kita teladani daripada sifat amanah Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad sentiasa bercakap benar. Sentiasa bercakap benar, yang pertama. Yang kedua, sebagai ketua negara, Nabi Muhammad menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Okey, sifat amanah ni juga macam yang Ustazah dah sebut tadi, berkait dengan menjalankan apa yang dah dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi Nabi Muhammad sebagai ketua negara menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Okey, seterusnya, yang ketiga, merosakkan tanaman dan pohon-pohon dilarang oleh Nabi Muhammad. Okey, Nabi Muhammad tak bagi kita cabut pokok, kita bakar pokok sesuka hati. Kita kena jaga. Okey, jadinya sekarang Ustazah nak semua angkat tangan kanan. Kita nak berikrar untuk meneladani sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, okey, semua dah angkat tangan. Okey. Saya wajib bercakap benar pada bila-bila masa. Okey, yang kedua. Okey, Ustazah baca, awak ikut tau. Saya wajib melaksanakan tugasan dengan sebaiknya. Dan yang ketiga, saya wajib menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Okey, bagus, semua dah berikrar akan meneladani sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat amanah. Okey, jadinya dari segi rumusan, amanah sangat penting diamalkan oleh setiap Muslim. Muslim siapa? Kitalah Muslim. Kita kena amalkan sifat amanah ni, tak kisahlah kat mana pun kita berada, pada bila-bila masa pun. Nabi Muhammad adalah contoh yang terbaik bagi semua manusia. Okey, role model ataupun contoh terbaik yang kita perlu ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita sendiri. Jadinya itu saja untuk pelajaran hari ini. Ustazah harap awak dapat mencontohi dan mengamalkan apa yang telah kita belajar pada hari ini dalam kehidupan awak. Kena sentiasa jujur, jangan menipu. Okey? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.